Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid tahun 2? Selamat datang cikgu ucapkan ke kelas belajar matematik bersama Cikgu Shima. Seperti biasa, jangan lupa untuk tekan butang like dan butang subscribe untuk mendapatkan video-video pengajaran cikgu yang terbaharu. Pada hari ini, murid-murid akan belajar berdasarkan standard kandungan 3.4 iaitu penyelesaian masalah dan standard pembelajaran 3.4.1 menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi harian. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat menyelesaikan soalan berkaitan situasi harian yang melibatkan pecahan dan perpuluhan secara bertulis melalui gambar rajah dengan betul. Sebelum itu, murid-murid boleh merujuk buku teks matematik tahun 2, jilid 2, muka surat 15, 16 dan 17. Baiklah murid-murid, untuk menyelesaikan sesuatu soalan penyelesaian masalah dalam matematik, yang pertama sekali murid-murid perlu membaca soalan dari mula hingga tamat. Yang kedua, murid-murid perlu memahamkan soalan yang diberi. Kemudian, untuk yang ketiga, murid-murid perlu menggariskan kata kunci bagi soalan tersebut. Dan yang keempat, murid-murid perlu menulis ayat matematik untuk menyelesaikan soalan yang diberikan. Baiklah, mari kita lihat soalan penyelesaian masalah yang pertama. Muhi beri 3 daripada 8 bahagian kek kepada Morgan. Apakah pecahan kek yang Morgan dapat? Murid-murid perlu membaca soalan dari mula sehingga tamat dan fahamkan soalan tersebut. Untuk soalan ini, ada 2 orang budak yang terlibat. Yang pertama ialah Muhi dan yang kedua ialah Morgan. Muhi memberikan keknya kepada Morgan. Muhi memberikan keknya kepada Morgan dan Morgan mendapat kek daripada Muhi. Sekarang, berapa bahagian kek yang Muhi beri kepada Morgan? Jadi, Muhi beri 3 daripada 8 bahagian kek. 3 daripada 8 bahagian kek. Di sini bermaksud Muhi ada 8 potong kek dan 3 potong diberikan kepada Morgan. Apakah pecahan kek yang Morgan dapat? Apakah pecahan? Jadi murid-murid perlu memberi jawapan dalam bentuk pecahan. Pecahan ada nombor di sebelah atas dan nombor di sebelah bawah dan ada garisan di tengah-tengah. Itu ialah pecahan. Ada pengangka, garisan dan penyebut. Jadi murid-murid kena beri jawapan dalam bentuk pecahan. Baiklah, murid-murid dah baca soalan dari mula hingga tamat. Kemudian murid-murid kena fahamkan apakah
soalan yang diberikan ataupun apakah yang perlu kamu selesaikan daripada soalan tersebut. Sekarang untuk yang ketiga, murid-murid perlu menggariskan kata kunci. Di sini cikgu telah gariskan kata kunci yang pertama, 3 daripada 8 bahagian kek. Muhi ada 8 bahagian kek. Ada satu kek dipotong kepada 8 bahagian dan 3 bahagian diberikan kepada Morgan. Jadi, bagaimanakah gambar rajah untuk 3 daripada 8 bahagian kek? Caranya begini. Ada satu kek dipotong kepada 8 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan daripada kek ini, 8 bahagian kek ini, 3 bahagian diberikan kepada Morgan. 3 bahagian diberikan kepada Morgan. Jadi, apakah pecahan kek yang Morgan dapat? Jadi, apakah pecahannya murid-murid? Pecahannya ialah 3/8. Inilah jawapannya. Jawapannya ialah 3/8. Okey? Mudah bukan? Kalau murid-murid faham apakah yang cuba disampaikan dalam ayat ataupun dalam soalan ini, murid-murid akan dapat menjawab dengan mudah. Inilah contoh soalan penyelesaian masalah, iaitu soalan yang berayat, soalan yang panjang. Murid-murid kena baca dan fahamkan, kemudian gariskan kata kunci dan selesaikan soalan tersebut. Kita teruskan dengan soalan yang kedua. Untuk soalan yang kedua, Mimah makan 5 daripada 9 bahagian coklat. Berapakah pecahan coklat yang Mimah makan? Baiklah, murid-murid telah membaca soalan ini dari mula hingga tamat. Sekarang murid-murid kena memahamkan soalan dan menggariskan kata kunci yang terdapat pada soalan ini. Di sini ada seorang budak yang bernama Mimah. Mimah telah makan 5 daripada 9 bahagian coklat. Berapakah? Kita gariskan kata kuncinya 5 daripada 9 bahagian coklat. 5 daripada 9 bahagian coklat bermaksud Mimah ada satu coklat yang dipotong kepada 9 bahagian. Daripada 9 bahagian tersebut, Mimah hanya makan 5 bahagian sahaja. Kemudian, berapakah pecahan coklat yang dimakan oleh Mimah? Jadi murid-murid kena memberikan jawapan dalam bentuk pecahan. Pecahan iaitu nombor yang mempunyai pengangka, garisan di tengah-tengah dan juga penyebut. Jadi sekarang cikgu akan tunjukkan kepada murid-murid dalam bentuk gambar rajah supaya murid-murid lebih faham. Jadi inilah coklat Mimah. Mimah ada satu coklat yang dipotong kepada 9 bahagian. Kemudian, Mimah telah makan 5 bahagian coklat tersebut. 1 bahagian, 2 bahagian, 3 bahagian, 4 bahagian, 5 bahagian. Jadi, sekarang apakah pecahan coklat yang dimakan oleh Mimah? Murid-murid perlu mencari pengangka terlebih dahulu dan pengangkanya ialah 5 dan penyebutnya ialah 10. 9. Okey, jadi 5 daripada 9 bahagian coklat. 5 telah Mimah makan. Okey?
Seterusnya, untuk soalan penyelesaian masalah yang ketiga. Soalannya, Peter makan 1/6 pizza. Adiknya makan 1/4 pizza. Siapa makan pizza yang lebih besar? Mari kita cuba faham dan gariskan kata kunci. Seterusnya kita selesaikan soalan ini. Di sini ada 2 orang budak lelaki, Peter dan adiknya. Peter makan 1/6 pizza. Ini ialah gambaran untuk pizza yang Peter makan. Peter ada 1 pizza dipotong kepada 6 bahagian dan Peter hanya makan 1 bahagian sahaja. Manakala adiknya makan 1/4 pizza. Ini ialah gambar rajah untuk pizza yang dimakan oleh adiknya. Ada 1 keping pizza dipotong kepada 4 bahagian dan adiknya makan 1 bahagian saja. Jadi, sekarang siapa makan pizza yang lebih besar? Mudah kan? Jawapannya ialah adik. Adik makan pizza yang lebih besar. Okey? Jadi, bila murid-murid fahamkan soalan, murid-murid faham, insya-Allah murid-murid akan dapat jawapan yang betul. Kita teruskan dengan contoh penyelesaian masalah yang keempat. Chong makan 1/2 kuih bulan. Mary pula makan 1/4 kuih bulan. Siapa yang makan paling banyak? Untuk soalan kali ini, ada 2 orang budak. Yang pertama, Chong dan yang kedua ialah Mary. Chong makan 1/2 kuih bulan. Ini ialah gambar rajah untuk kuih bulan yang dimakan oleh Chong. 1/2 warna biru mewakili bahagian kuih bulan yang dimakan oleh Chong. Kemudian, Mary pula makan 1/4 kuih bulan. Ini ialah gambaran untuk mewakili kuih bulan yang dimakan oleh Mary. Bahagian kuih bulan yang berwarna hijau adalah kuih bulan yang dimakan oleh Mary, iaitu 1/4. Jadi, sekarang siapa yang makan paling banyak? Dah tentulah Chong yang makan paling banyak. Mudah je kan? Jadi, murid-murid untuk menyelesaikan soalan penyelesaian masalah, murid-murid kena baca soalan dan fahamkan dan seterusnya menggariskan kata kunci. Kita teruskan dengan soalan penyelesaian masalah yang kelima. Alia warnakan ungu dan kuning pada corak seperti dalam gambar. Cuba murid-murid perhatikan gambar rajah ini. Ini ialah gambar yang diwarnakan oleh Alia. Ada segitiga yang berwarna ungu dan ada segitiga yang berwarna kuning. Nyatakan bahagian ungu dan kuning dalam perpuluhan. Jadi murid-murid kali ini kena berikan jawapan dalam perpuluhan. Baiklah, kita akan baca soalan sekali lagi, cuba fahamkan, gariskan kata kunci dan selesaikan. Alia warnakan ungu dan kuning pada corak seperti dalam gambar. Cikgu besarkan gambar rajah yang diwarnakan oleh Alia. Ini ialah gambar rajah yang diwarnakan oleh Alia. Ada 7 bahagian segitiga yang berwarna ungu dan ada 3 bahagian yang Alia warnakan dengan warna kuning. Sekarang murid-murid kena nyatakan bahagian ungu dan kuning dalam perpuluhan. Sebelum ini, murid-murid telah belajar bagaimana cara untuk menukar pecahan kepada
perpuluhan. Jadi, untuk mencari jawapan bagi ungu, kita akan mulakan dengan ungu terlebih dahulu. Apakah pecahan untuk warna ungu, murid-murid? Ya, untuk warna ungu, pecahannya ialah 7/10. Tetapi, murid-murid perlu menyatakan jawapan dalam perpuluhan. Jadi, 7/10 apabila ditukarkan kepada perpuluhan, jawapannya ialah betul, 0/7. Dan sekarang murid-murid perlu menyatakan bahagian warna kuning dalam perpuluhan. Jadi kita akan mulakan dengan menulis pecahan yang berwarna kuning dahulu. Apakah pecahan yang mewakili segitiga yang berwarna kuning? Ya, 3/10. Jadi apakah jawapannya dalam perpuluhan? 3/10 sama dengan 0/3. Sekarang kita akan menyelesaikan penyelesaian masalah untuk yang keenam. Kevin mewarnakan 10 bahagian roda nombor seperti dalam gambar rajah di bawah. Di sini ada 10 bahagian roda dan Kevin telah warnakan dengan warna kuning dan warna hijau. Dia warnakan hijau dan kuning berselang-seli. Kuning, hijau, kuning, hijau, kuning, hijau, kuning, hijau, kuning, hijau. Nyatakan bahagian kuning dalam perpuluhan. Kali ini, kamu perlu mencari hanya bahagian yang berwarna kuning sahaja dalam perpuluhan. Baiklah, kita baca sekali lagi. Cuba fahamkan garis kata kunci dan selesaikan. Kevin mewarnakan hijau dan kuning berselang-seli. Sekarang, nyatakan bahagian berwarna kuning dalam perpuluhan. Jadi, murid-murid kena kira dahulu bahagian yang berwarna kuning. Bahagian yang berwarna kuning ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bahagian yang berwarna kuning. 5 untuk pengangka dan penyebutnya ialah keseluruhan bahagian roda, iaitu 10. Sekarang, nyatakan jawapan kamu dalam perpuluhan. Kalau murid-murid tinggalkan jawapan 5/10, jawapan murid-murid akan jadi salah kerana soalan meminta murid-murid menyatakan jawapan bahagian berwarna kuning dalam perpuluhan. Jadi, tukarkan 5/10 dalam perpuluhan. Jawapannya ialah 0/5. Ini murid-murid telah belajar sebelum ini. Okey? Dan untuk soalan penyelesaian masalah yang ketujuh ataupun soalan yang terakhir, cuba murid-murid bacakan dahulu soalan ini terlebih dahulu. Perhatikan ribbon di bawah. Ribbon berwarna merah panjangnya ialah 8/10 meter dan ribbon yang berwarna biru panjangnya ialah 0/6 meter. Ribbon manakah yang paling panjang? Murid-murid juga telah belajar pada minggu lepas. 8/10 dalam pecahan, 0/6 dalam perpuluhan. Jadi, ribbon manakah yang paling panjang? Betul, ribbon yang paling panjang adalah ribbon yang berwarna merah, iaitu 8/10 meter ataupun 8/10 meter apabila murid-murid tukarkan kepada perpuluhan bersamaan dengan 0/8 meter. Jadi, ribbon yang berwarna merah lebih panjang.
Baiklah murid-murid, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Selepas menonton video pengajaran cikgu tadi, diharapkan agar kamu semua sudah tahu yang pertama, memahami soalan matematik berayat. Yang kedua, kamu sudah tahu menggariskan kata kunci pada soalan penyelesaian masalah. Dan yang ketiga, kamu sudah tahu menyelesaikan soalan tersebut. Semoga kita berjumpa lagi dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Cikgu harap apa yang kamu belajar pada hari ini dapat kamu manfaatkan dalam kehidupan kamu seharian. Ingat murid-murid, kita masih belum menang. Sentiasa jaga diri dan duduk rumah. Semoga kita berjumpa lagi dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Jumpa lagi semua. Bye. Like, comment, share dan subscribe.